walaupun ada sedikit kejanggalan pada kematian mereka. Jangan lupa subscribe channel Cucu Panda. Jangan lupa like video channel Cucu Panda, yeah. Hai guys, apa khabar? Aku harap semua sihat. Cucu Panda nak pesan supaya korang sentiasa jaga kebersihan, jangan berkumpul kat tempat yang ramai dan jaga penjarakan sosial. Sebelum tu, yang belum subscribe channel Cucu Panda, tolong subscribe, share dan like. Cucu Panda akan sentiasa upload mengenai pembahasan-pembahasan yang menarik, parodi, nyanyian dan beberapa konten lain yang menarik. Video kali ini mungkin akan lebih panjang berbanding dengan video-video lain sebelumnya sebab hari ini Cucu Panda nak bahas tentang 2 tempat yang seram di Korea. Okay, start! Rumah Sakit Jiwa Gonjiam atau dikenali sebagai Gonjiam Psychiatric Hospital yang sudah wujud dari tahun 1950-an, rumah sakit ini terletak di bukit kota kecil Gwangju. Hospital ini dipenuhi oleh pesakit gangguan jiwa, malah tentera-tentera yang depres juga ada di hospital ini. Dahulu, Rumah Sakit Jiwa Gonjiam ini mempunyai reputasi yang sangat baik. Tapi pada awal tahun 1990, hospital ini berhenti beroperasi tanpa alasan yang jelas. Tapi ada juga info yang aku dapat, kalau rumah sakit ni masih beroperasi sehingga 1995. Pada tahun 1996, pemilik rumah sakit ini lari kerana pemerintah menyelidiki hospitalnya. Si pemilik pergi tanpa membawa barang-barangnya, namun terdapat kabar angin yang tersebar mengenai kisah di sebalik penutupan hospital ini. Kisah ini membuat masyarakat sekarang sering menganggap tempat ini adalah yang paling seram. Tempat yang paling seram di Korea Selatan. Bangunannya yang tua dan terbengkalai menjadi cerita utama bagi kisah-kisah hantu. Jom kita bahas tentang teori kenapa hospital ini ditutup. Pertama, yang paling popular. Teorinya adalah pakar psikiatri di hospital ini mengalami masalah mental dan ada juga yang berteori bahawa psikiatri ini melakukan eksperimen-eksperimen yang kejam kepada pesakitnya. Namun, selepas diketahui oleh pemerintah Korea Selatan, dia terus menutup rumah sakit Gonjiam ini dan lari ke Amerika Syarikat. Teori kedua, kematian misteri para pesakit di Gonjiam. Ada pesakit-pesakit yang meninggal dunia di ruangan mereka masing-masing di depan meja, namun kematian mereka tidak membuat keluarga pesakit-pesakit ini membuka mulut walaupun ada sedikit kejanggalan pada kematian mereka. Beberapa orang juga mendakwa bahawa kematian misteri ini disebabkan oleh hantu-hantu atau makhluk-makhluk pesakit yang terdahulu kembali untuk membalas dendam. Tapi dua teori ini tidak dapat disahkan apakah benar atau tidak kerana sehingga sekarang masih tiada bukti yang benar bagi menyatakan teori-teori ini adalah nyata. Tetapi Atlas Obscura, kalau salah sebut, mengatakan bahawa hospital Gonjiam ini ditutup kerana ada masalah ekonomi yang menimpa mereka. Oleh itu, pemilik hospital membuat keputusan untuk berpindah keluar negara disebabkan masalah yang semakin buruk. Akhirnya, hospital ini ditutup dan dibiarkan terbengkalai lebih 20 tahun. Pada tahun 2011, hospital Gonjiam resmi ditutup oleh pemerintah atas permintaan keluarga dari pemilik hospital ini. Walaupun sudah diberi semacam papan tanda, dilarang masuk, tapi ada juga cerita yang kata sekitar 1,000 orang per tahun orang asing yang melancong pergi Korea ni, diorang pergi berkunjung ke sana secara senyap-senyap hanya untuk melakukan what we call ritual atau semacam memuja syaitan. Okay. Ada juga dari mereka yang mengaku pernah melihat makhluk-makhluk atau mendengar suara-suara yang cukup creepy ketika mereka berada di sana. Disebabkan orang-orang yang senyap-senyap masuk kat hospital Gonjiam ni, diorang ada bagi tips cara masuk. So, mula-mula mereka sarankan untuk berjalan di kawasan Mereka disarankan untuk berjalan di kawasan pagar sehingga jumpa semacam mungkin lubang kat pagar kot. Untuk merangkak, masuk. Lepas tu akan ada jalan kecil menuju bangunan utama Gonjiam ni. Sebab itulah banyak orang-orang yang ke sana disuruhkan tips ni. Sebab penduduk kat sana tak nak bagi tahu korang kat mana Gonjiam ni.
Oh, dan hostel ni ada filem dia. Apa Gonjam Haunted Asylum. I don't know how to say it. Asylum. Kalau masih tengok, aku dah tengok dah. Seram gila. Ta-da! Kedua, rumah Yokdok. Ada banyak sumber yang mengatakan rumah ini sering berlaku hal-hal gaib dan beberapa paranormal juga setuju dengan perkara ini. Rumah Yokdok ini terlihat dibuat dari kayu yang terletak di atas bukit dan di sekitarnya juga memiliki pemandangan alam sekitar yang indah seperti gunung dan pantai. Namun hal ini sangat beza pada rumah Yokdok. Rumah ini sudah ditinggalkan semenjak tahun 80-an. Jom kita dengar kisah dari rumah Yokdok ni. Cang! Menurut kisahnya, rumah ini adalah tempat di mana roh-roh hantu yang apa penasaran tak tenang. Okey, ada roh ada roh seorang perempuan yang kononnya tewas bunuh diri di rumah ini. Jadi dipercaya roh perempuan inilah yang sering menampakkan wujudnya. Ada juga penduduk-penduduk di sana yang memasukkan diri mereka sendiri masuk ke dalam rumah Yokdok ni dan mereka mengalami kejadian-kejadian yang pelik seperti mendengar ketawa, melihat penampakan perempuan. Bukan hanya itu, ada juga paranormal yang mengatakan bukan hanya hantu perempuan yang bunuh diri ini je ada, tapi ada juga hantu-hantu yang lain. Ada satu cerita dari seorang paranormal. Suatu hari dia melakukan pemujaan di rumah Yokdok ini. Lalu dia tiba-tiba melihat dua orang perempuan yang berpakaian tentera. Bahkan ketika kali pertama kakinya melangkah ke rumah ini juga, dia dah merasakan ada hal-hal yang pelik kat dalam rumah ini. Ada hal yang lagi menarik. Apa dia? Sebenarnya kisah ni, aku sendiri pula yang jawab. Okey. Kisah misteri rumah Yokdok ini diungkapkan oleh program I Wouldn't Go There. Di program ini, diungkapkan bahawa rumah ini adalah tempat perkuburan beratus-ratus tentera yang dibunuh oleh pasukan-pasukan perang ketika berlakunya peperangan di Korea Selatan dengan Korea Utara pada tahun 1950-an. Parahnya lagi, tentera-tentera ini hanya dikuburkan secara macam mana nak sebut dah lah, macam tu je. Macam tu lah. Ada juga tentera yang belum mati pun diorang kubur hidup-hidup guys. Sampai sekarang mayat-mayat yang ditanam di sana belum dipindahkan. Okey, tu dia dua tempat seram di Korea Selatan. Kalau korang nak cuba anda bahas tentang lebih banyak tempat seram kat Korea atau kat Malaysia atau kat mana-mana je, please komen. Cuba anda rasa tak lengkap kalau tak cerita pasal selebriti Korea ni. So, cuba anda nak bagi video bonus, iaitu selebriti Korea yang pernah mengalami kejadian misteri. Sebelum tu, jangan lupa subscribe dan like video ni dan share video ni kat kawan-kawan, family, classmate, PF or JF korang yang suka tentang K-pop, parody atau pembahasan dunia K-pop misteri, supaya diorang boleh dengar cerita-cerita dan tengok video-video dari Cupanda. Okey, Miss A. Kisah misteri mereka ketika seorang netizen secara tak sengaja mendengar suara-suara seorang lelaki menjerit di dalam video klip mereka yang berjudul Only You. Supaya tak kena copyright, biar aku yang nyanyikan lagunya, okey? Okay. Togal cemalku. Suara tersebut terdengar di part nyanyian Faye. Next, Taeyang Big Bang. One day, Taeyang baru je bangun tidur dan waktu tu member lain masih tidur. So, Taeyang pun nak pergi mandi. Waktu dia kat bilik air, ada macam suara-suara nak masuk. Apalagi Taeyang takut lah kan. Jadi dia cepat-cepat keluar. Tapi tiba-tiba dia dengar ada suara lagi. Kuat dung 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 kat telinga. Tapi bukan hantu tu buat dung 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 lah. Okay, next. Hal ni terjadi kepada Solar. Jadi waktu malam, Solar melihat ada seorang perempuan yang menyerupai Hwasa di dom. Waktu tu Solar baring-baring kat katil dia. Tiba-tiba ada bunyi tapak kaki. Lepas tu Hwasa yang masuk. But guys, this is so creepy. Sebab waktu tu Hwasa kat kampung dan dia tak ada pun balik pidom malam tu. Okay guys, tu je dari Cupanda. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe dan share video ni kat kawan-kawan korang ke kat siapa-siapa je lah. See you guys. Bye. Cupanda. Jangan lupa subscribe and like ya.